أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Mafhumnya, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka yakni dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka yakni mencacatkan binatang-binatang ternakan, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu. Dan aku menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Surah An-Nisa ayat 119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar dan selamat bergabung bersama saya Hani Hussein dalam Sembawera Dunia. Dunia kita hidup di atas muka bumi ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita fahami. Dalam perbincangan Sembawera kita pada hari ini, kita akan melihat isu transgender menurut pandangan Islam dan juga bagaimana cara untuk kita merawatnya. Adakah sains juga mempunyai jawapan dalam hal seperti ini? Maka letaklah penumpuan anda untuk meneliti isu yang akan kita bincangkan dalam Sembawera pada minggu ini. Baik, secara virtual kita ada Syekh Amir Haikal selaku panel kita pada hari ini, dan kita ada juga Prof Arif Azmi selaku panel analisis. Seterusnya kita ada juga Ustaz Luqman selaku qori bacaan Quran pada hari malam ini. Dan seterusnya kita ada juga Ustaz Faris. Baik, Syekh Amir Haikal, kita ingin buka perbincangan kita pada hari ini untuk melihat pengertian transgender dari sudut Islam. Silakan. Terima kasih saudara Hanif. Transgender adalah individu yang merasakan bahawa identiti gendernya berbeza atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologinya sejak lahir. Itu adalah pengertian umum yang dapat diketahui oleh semua masyarakat. Jadi menurut Islamnya adalah berasal daripada perkataan Arab iaitu tasyabuh. Secara lawinya maksudnya adalah penyerupaan terhadap sesuatu, yakni sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya, baik dari tingkah laku, penampilan, sifat-sifatnya, sehingga kan ia mengaplikasikan yang ditirunya itu dalam kehidupan sehariannya. Jadi perempuan menyerupai lelaki dan sebaliknya adalah disebut tasyabuh dalam Islam ni. Tasyabuh dari segi perbahasan fiqh pula, ia bermaksud seorang perempuan yang menyerupai lelaki atau sebaliknya dalam perkara-perkara seperti pemakaian, perhiasan, percakapan, suara, gaya berjalan, gerak badan, sehingga kan sanggup mengubah bentuk fizikal badan mereka dengan melakukan pembedahan yang kita tahu sekarang. Jadi jelaslah transgender ini adalah haram. Baik, persoalannya daripada aspek sains. Apakah sains juga bersetuju jika kita katakan bahawa seseorang itu menjadi sedemikian, seseorang itu menjadi sebegitu disebabkan ia terperangkap di dalam dirinya? Jadi soalan saya nak tujukan kepada Prof Arif, adakah sains bersetuju dengan andaian sedemikian? Silakan. Sekarang perkataan transgender ni memberi maksud yang banyak dan pelbagai. Setengah mengatakan bahawa transgender merupakan identiti utama yang memberi makna kepada sesiapa diri mereka yang boleh dilihat. Akan tetapi ada yang mengatakan bahawa transgender ini adalah kategori yang samar-samar dan tidak membawa kepada apa-apa maksud, like nothing. Di samping itu, ada juga yang menafsirkan transgender ini dengan lebih meluas sehingga cross
Tracer juga termasuk dalam golongan ini, iaitu transgender. Di sini saya ingin mengambil beberapa pendapat, iaitu dari Brown dan Rossley. Mereka mengatakan transgender merupakan golongan atau individu yang mempunyai masalah isu jantina mereka sendiri. Namun pada pendapat Boswell, beliau menyebut transgender ini sebagai individu yang akan melalui pelanggaran jantina, yakni lelaki yang merasai perempuan dan perempuan merasai lelaki, dan mereka ini ingin menjadi more fully human. Maka apa yang saya boleh simpulkan di sini, menurut pandangan barat atau sains ini, golongan transgender ini ialah golongan yang mempunyai gangguan identiti mereka. Baik, penonton yang dimuliakan, Syekh Hamid, kita lihat kepada aspek sejarah pula. Dan kalau kita bercakap tentang isu ini, mungkin kita akan mengingati kembali bagaimana bala yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut, dan malangnya manusia tidak pernah belajar daripada peringatan seperti ini. Dan golongan seperti ini, golongan seperti kaum Nabi Lut ini nampaknya muncul semula pada akhir zaman ini. Untuk Syekh Amir, apakah sejarah transgender yang disebutkan di dalam Al-Quran? Silakan. Sebenarnya transgender ni telah pun disebut dalam Al-Quran, iaitu berdasarkan surah Asy-Syura ayat 160 sehingga 173 yang menceritakan tentang wujudnya pada ribuan tahun lalu tetapi dimusnahkan oleh Allah lantaran kemaksiatan kaum tersebut. Ayat daripada surah Asy-Syura menceritakan tentang kaum Nabi Lut telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka ketika saudara mereka, yakni Nabi Lut, berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Oleh itu, takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi patutkah kamu melakukan hubungan jenis di antara lelaki sesama lelaki dari kalangan manusia, dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Allah kepada kamu, iaitu melakukan hubungan yang halal daripada isteri-isteri kamu. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas, iaitu keinginan kebanyakannya seperti haiwan. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut daripada mencaci dan menyalahkan kami, nescaya engkau akan diusir keluar. Lalu Nabi Lut membalasnya, sesungguhnya aku dari orang-orang yang membenci perbuatan kamu yang keji itu. Lalu Nabi Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan itu. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikutnya semuanya kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu. Kemudian kami hancurkan yang lain, yakni yang menentang Nabi Lut, dan kami hujani mereka dengan hujan azab yang membinasakan. Maka amatlah buruk hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran. Golongan transgender salah satunya adalah golongan yang dikatakan sebagai kaum Nabi Lut. Jadi saya ingin dengarkan pula pengumuman daripada Ustaz Luqman berkenaan dengan perbuatan keji sebegini. Silakan. Dalam Al-Quran, selain dalam surah Asy-Syura tadi, Allah ada berfirman di dalam surah yang lain kisah tentang Nabi Lut ini, iaitu dalam surah An-Naml ayat 54 dan ayat 55. Dan ayat 55 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun tajhalun. Baik, kita ingin pergi kepada situasi yang lebih dalam sedikit. Katakanlah kalau orang itu dia terlibat dengan transgender dan dia mengatakan bahawa ini adalah urusan dia sahaja, tidak ada kemena dengan urusan orang lain, tidak ada kemena dengan masyarakat. Soalan saya kepada Prof Harith, adakah benar andaian yang mengatakan bahawa tidak akan memberi kesan kepada masyarakat? Silakan Prof. Kajian menyatakan bahawa kebanyakan yang melakukan pertukaran jantina ini akan membawa kepada satu penyakit yang berbahaya, iaitu HIV. Ini akan mendatangkan kemudaratan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita ingin membentuk satu masyarakat yang sejahtera dan harmoni, sedangkan
5 maslahah maqasid syariah itu tidak dapat dijaga oleh kita sendiri. Sedangkan apabila berlakunya penyakit HIV ni dah berluasa, maka maqasid syariah iaitu menjaga keturunan tidak dapat dijaga melalui perkahwinan itu sendiri. Terima kasih Prof. Arif. Sheikh Amir, mengapa transgender diharamkan dalam Islam? Silakan. Transgender diharamkan dalam Islam kerana telah disabitkan nas-nas syar'i bahawa Allah melaknat orang yang melakukannya dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhannasina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Jadi ini menjelaskan kerana penyerupaan boleh membawa kepada kecacatan sunnatullah pada makhluknya yang diciptakan lelaki dan perempuan. Hal ini sama saja dengan menyalahi fitrah yang telah Allah berikan, padahal Allah tidak pernah keliru dalam menciptakan makhluknya. Dapat disimpulkan dengan jelas bahawa tasyabuh ni adalah sesuatu perbuatan menyalahi sunnatullah. Saya nak dengarkan pula pengukuhan daripada Ustaz Luman. Al-Fatihah ayat 7 yang menekankan betapa pentingnya manusia untuk mengikuti jalan yang lurus dan bukan jalan yang sesat. Silakan Ustaz. Dalam Al-Quran Allah dah menyatakan dalam surah Al-Fatihah yang terkandung dalamnya 7 ayat. Yang saya nak highlightkan ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang telah diberikan oleh Allah kepada para rasulnya, para syuhada, para siddiqin dan juga para salihin. Ini kita minta kepada Allah SWT supaya kita ini ditetapkan di jalan yang benar, jalan yang lurus dan bukan jalan orang-orang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang sesat. Baik Ustaz Faris, bagaimana cara untuk kita merawat golongan transgender ini? Apakah Islam mempunyai jarum suntikan yang paling berkuasa? Silakan Ustaz. Sebagai saya yang terlibat dengan NGO, kita tak boleh nak terlalu hentam mereka, tak boleh terlalu untuk menekan mereka, sehingga kan mereka suatu hari nanti tak berminat untuk mengikut kami ataupun mengikut ajaran Islam itu sendiri. Mereka ini perlu diberikan pendandahan yang tempoh yang bukan singkat. Kita boleh tengok bagaimana pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Daud, mukhannah ini bermaksud lelaki yang menyerupai perempuan. Iaitu mukhannah ini datang kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta makanan dan permintaan mereka itu dipenuhi. Malah mereka dilayan secara baik kerana ada hak untuk ditunaikan dalam membantu sesama manusia. Janganlah terlalu ekstrim nak kata mereka ni apalah, tetapi ikutlah bagaimana pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni mereka. Baik, penonton yang dimuliakan, betapa ramai dalam kalangan kita yang biasa berlepas daripada KLIA menuju ke mana-mana destinasi mereka pergi. Mereka berlepas pada tanggal sekian-sekian dan kembali semula pada tanggal sekian-sekian. Pergi dan balik tanpa sesat, pergi dengan selamat dan insya-Allah pulang dengan selamat. Namun betapa ramai yang sesat dalam diri sendiri, tidak bertemu jalan keluar dan merasakan apa yang mereka lakukan itu adalah betul sebetul-betulnya. Jumpa lagi dalam Semban Viral. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum.